Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, apa khabar? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan pada hari ini, murid-murid bersama Cikgu Ridwan, kita akan belajar reka bentuk dan teknologi yang berkisarkan tentang tajuk alatan tangan dalam penghasilan projek. Jadi murid-murid juga boleh buka buku teks reka bentuk dan teknologi dan seterusnya. Murid-murid boleh buka muka surat 4 hingga muka surat 6 sebagai rujukan tambahan. Baik, dalam penghasilan kerja projek, alatan tangan yang berkualiti sangatlah penting. Selain daripada itu, pengetahuan asas tentang fungsi dan cara penggunaan alatan tangan juga sangat penting. Sebagai contoh, sekiranya murid-murid ingin melakukan kerja memotong kayu, apakah alatan tangan yang paling sesuai untuk digunakan? Sudah tentu jawapannya ialah gergaji tangan. Selain daripada itu, murid-murid dilarang sama sekali menggunakan alatan dengan cara yang salah. Ini kerana ianya akan menyebabkan kemalangan dan seterusnya mengakibatkan murid mengalami kecederaan. Murid-murid sekalian, antara alatan-alatan tangan yang ingin cikgu terangkan ataupun cikgu perkenalkan kepada murid dalam penghasilan kerja projek ialah seperti gergaji tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang, pahat, pisau pemotong perspek, pistol pengukut ataupun stapler gun, dan yang terakhir, pistol perekat panas ataupun yang selalu murid sebut hot glue gun. Baik. Alatan tangan yang pertama yang ingin cikgu perkenalkan kepada murid-murid sekalian ialah gergaji tangan. Ini dia contoh ataupun gambar gergaji tangan. Alat ini digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Selain daripada itu, murid-murid harus tahu saiz gergaji tangan ditentukan oleh panjang bilah selain daripada bilangan gigi bilah. Kebiasaannya, panjang bilah bagi gergaji tangan adalah di antara 55 hingga 70 mm. Yang kedua, gergaji lengkung halus. Gergaji lengkung halus digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan nipis, sebagai contoh papan lapis. Kebiasaannya, gergaji lengkung halus mempunyai panjang mata gergaji sepanjang 150 mm. Selain daripada itu, ianya mempunyai mata yang halus dan mudah patah. Seterusnya, gergaji kerawang. Mesin ini menggunakan tenaga elektrik. Oleh itu, kerja memotong bahagian lengkung dapat dijalankan dengan cepat. Antara bahan-bahan yang boleh dipotong dengan menggunakan gergaji kerawang termasuklah papan lapis, perspek, MDF dan juga plastik. Yang keempat, pahat. Antara kerja-kerja yang boleh dilakukan dengan menggunakan pahat termasuklah memahat, meraut, meratakan tanggam, membersihkan bucu tanggam. Kebiasaannya pahat akan digunakan bersama-sama dengan gandin kayu untuk dijadikan penukul. Yang kelima, pisau pemotong perspek. Pisau pemotong ini digunakan untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Berdasarkan gambar di bawah, pertama sekali pisau ini akan digunakan untuk mencari kepingan perspek. Kemudian, kepingan papan nipis akan digunakan untuk menekan kepingan perspek tersebut sehinggalah ianya terpotong. Seterusnya, pistol pengukut ataupun yang biasa murid-murid gelar stapler gun. Ianya digunakan bersama dawai kukut untuk mencantumkan bahan yang lembut seperti papan lapis. Cantuman yang dibuat adalah lebih cepat dan tepat jika dibandingkan dengan penggunaan paku ataupun skru. Dan yang terakhir, pistol perekat panas ataupun hot glue gun. Ianya digunakan bersama-sama rod perekat panas.
Dalam pistol tersebut, terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Setelah rod itu cair, ianya akan melekatkan bahan yang ingin dicantumkan. Baiklah murid-murid, sekian saja penerangan cikgu tentang alatan tangan dalam penghasilan kerja projek. Seperti biasa, sekiranya murid-murid terdapat sebarang pertanyaan, murid-murid boleh bertanya kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Jadi untuk hari ini, sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.